Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan taulan sahabat handai yang menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih yang berada bersama dengan saya di YouTube, Facebook 2024. Satu hari bulan Januari 2024 dan kita bersama lagi insya-Allah pada hari ini. Kita bersama di live kita malam ini, live tahun baru. Alhamdulillah, live malam tadi memang ramai yang berminat nak mendengar, terutama bila kita tutup malam kita tutup malam dengan tahun baru sebagainya. Saya tak tahu macam mana nak off ni, so jangan tanya saya. Tapi selamat tahun baru. I don't know how to off yang benda-benda ni lah. Tapi selamat tahun baru saya katakan. YB viral block orang, bacul. Yalah. Saya tak pernah block orang, tuan-tuan. Tuan-tuan nak maki saya ke, tuan-tuan nak kutuk saya ke, tuan-tuan nak kata apa, katalah. Sebab bagi saya tu semua adalah pahala. Kan? Since saya tak boleh dapat gift dekat TikTok, saya boleh dapat pahala. Tuan-tuan yang memaki tu dapat dosa lah. Jadi tuan-tuan yang bersama dengan saya, hashtag Pasik, boleh tak? P-A-S-I-K, Pasik. Jadi kita nak menunjukkan pasiknya dia orang ni, tuan-tuan. Dia kata kita kena Islam, kita kena kita kembali kepada Islam, tapi dia fitnah. Dia memaki hamun, dia mencerca. Jadi itu perbuatan orang yang beriman ke, tuan-tuan? Hashtag Pasik, P-A-S-I-K, Pasik, boleh tak? Semajang malam ni, tuan-tuan tak payah komen banyak-banyak, tuan-tuan komen Pasik je. Dekat TikTok Pasik je. Pasik, tuan-tuan, Pasik. Right. So malam ni kita akan berbicara beberapa perkara, simple saja. Pemimpin UMNO mula jauhkan diri dari langkah Dubai. Bekas Perdana Menteri tua disiasat atas kekayaan diri anak dan isteri. Ramai lagi bakal menyusul. Siapa? Bendera Sarawak kini dikenali sebagai Ibu Pertiwi. Alright, Pasik, tuan-tuan, Pasik, bukan Fasik, Pasik. Fasik tu lain maksud dia. Pasik tu lain maksud dia, kan. Hashtag Pasik, tuan-tuan. Baik. Kita mula dengan cerita ni dahulu. Okey. SPR tak rancang laksana kaji semula persempadanan di Semenanjung dan juga di Sabah. Okey. SPR tidak merancang untuk melaksanakan urusan kajian semula persempadanan untuk bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah berikutan lat tempoh yang masih berkuat kuasa. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, bagi Sarawak, SPR sedang mempertimbang dan meneliti kesesuaian untuk melaksanakan urusan tersebut. Beliau berkata, urusan kajian semula persempadanan terhadap bahagian pilihan raya sedia ada. Hanya boleh dilaksanakan setelah tamat tempoh 8 tahun dari tarikh siapnya kajian terdahulu ataupun apabila terdapat pindaan ke atas komposisi bilangan keanggotaan ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Bagi maksud itu, urusan kajian semula persempadanan terdahulu bagi negeri-negeri Melayu telah selesai dijalankan pada 2018, manakala Sabah dan Sarawak masing-masing 2015 dan 2017. Katanya, Abdul Ghani berkata sesuatu show kajian semula persempadanan hanya dimulakan apabila terdapat pemberitahuan kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat dan Perdana Menteri oleh SPR serta disiarkan satu notis sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 4 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Okey. So kalau kita tengok persempadanan semula ini, kalau kita tengok negeri-negeri Tanah Melayu di Semenanjung selesai hanya 2018. So kalau kita tengok 8 tahun 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nanti baru boleh persempadanan semula, manakala di Sabah 2017 2025 dan di Sarawak 2015 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 so dah boleh. 16, 17, 18, 19, 20, 23. 23, 24 ni dah boleh lah. 20, 24 untuk di Sarawak sudah boleh. Jadi ada juga kemungkinan bahawa dalam persempadanan semula itu ada kemungkinan tidak akan ada pertambahan kerusi bagi Sabah dan Sarawak yang sekarang ini menuntut 1/3 tambahan kerusi bagi Parlimen di Sabah dan Sarawak. Kenapa? Ini satu yang selalu dipersoalkan. Kenapa Sabah tuntut 1/3? Sebab Sabah dan Sarawak menandatangani MA63 dalam kapasiti di mana kita tidak membenarkan Semenanjung mempunyai 2/3. So bila Sabah Sarawak mempunyai 1/3, kenapa 2/3 dia penting? Sebab hak Sabah Sarawak boleh dipinda. Hak Sabah dan Sarawak boleh dipinda dengan
persetujuan 2/3. Dan katakanlah kita tak tahulah berlaku atau tidak kan, tapi kita tak tahu 2/3 ahli parlimen Semenanjung tiba-tiba nak ubah hak Sabah Sarawak, boleh dilakukan kerana sekarang ini lebih 2/3 ahli parlimen adalah daripada Semenanjung. Jadi disebabkan itu, untuk menjaga hak Sabah dan Sarawak, kita menuntut 1/3 kerusi bagi Sabah dan Sarawak sekarang ini. Sekarang ini kalau kita tengok kerusi bagi Sabah dan Sarawak adalah kurang daripada 1/3. Terima kasih Pasik. Baik, seterusnya. Cerita yang kita nak bawa sebelum kita bawa the main crux of the matter tentang PM tua yang pencacai tua. Okay, alright. Cerita tentang Sarawak sekali lagi. Bendera Sarawak. Ni bendera Sarawak kini dikenali sebagai Ibu Pertiwi Abang Johari. Bendera negeri Sarawak kini dikenali sebagai Ibu Pertiwi, kata Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Abah Jopeng. Abang Johari mengumumkan perkara itu semasa berucap pada majlis sambutan ambang tahun baru peringkat negeri yang diadakan di tebingan sungai di Kuching malam tadi. Menurut Abang Johari, sebelum ini bendera Sarawak tidak mempunyai sebarang nama tersendiri seperti bendera Malaysia yang dikenali sebagai Jalur Gemilang. Ibu Pertiwi membawa maksud kedaulatan kepada Sarawak. Ia juga menunjukkan kehebatan negeri Sarawak dengan warna bendera merah, hitam dan juga kuning. Semua anak Sarawak hendaklah tekad bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi dan sama-sama membangun negeri ini agar lebih maju. Sambutan ambang tahun baru berakhir dengan tema Let's Celebrate Together, diraikan dengan pelbagai pengisian termasuk persembahan pentas, pertunjukan buka api dan acara kiraan detik tahun baru. Ia juga di persembahan artis popular tanah air seperti Dato' Amy Search, Zainal Abidin turut diadakan di perasmian tiang bendera Sarawak yang berharga lebih 30 juta ringgit. Aku sebut je. Tapi yang uniknya sambutan di Sarawak ni tuan-tuan, tak ramai Sabah Sarawak lah, tak ramai orang faham sebenarnya kapasiti ataupun apa yang berlaku di Sabah Sarawak daripada segi perundangan, daripada segi perlembagaan. Kita sememangnya berbeza. Sabah Sarawak sememangnya berbeza dengan Semenanjung Malaysia kan. Dan untuk kita nak mengatakan kita sama dalam keadaan ini, keadaan gitu, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Even dalam artikel 1 Sabtu Perkara pertama fasal 2 di dalam perlembagaan sini sendiri yang sudah di-amend, yang sudah dipinda kembali kepada pindaan asal oleh Pakatan Harapan sendiri menegaskan bahawa kita adalah satu wilayah tersendiri. So, banyak juga perkara yang berbeza kalau kita tengok tadi, banyak perkara yang sebenarnya Sarawak mempunyai keistimewaan dia sendiri, dan saya sempat melalui dua bendera. Bendera yang sekarang ini dan bendera yang sebelum ini. Bendera Sarawak ini adalah dalam hidup saya kali kedua dipinda, diubahlah oleh Taib Mahmud. Taib Mahmud mengubah. Even lagu dia pun adalah berbeza. Sarawak dalam Malaysia, aman makmur rahmat Tuhan Maha Esa. Lagu tu pun adalah lagu baru. Dia ada lagu yang sebelum itu, yang saya dulu, sebab masa sekolah dulu saya ketua murid kan. Jadi saya akan kat depan tarik bendera, bukan kat depan, kat tepi tarik bendera, sambil menyanyikan lagu Sarawak. So Sarawak yang lagu sekarang ini berbeza dengan lagu yang zaman saya dahulu, zaman saya sekolah rendah. Saya lagu baru ni saya dapat, saya rasa masa saya sekolah menengah kot. Saya rasa masa saya sekolah menengah. Baru dia tukar kepada lagu baru. Okay, habis. Okay, dia dua cerita yang kita nak bawa malam ini, iaitu tentang langkah Dubai. Wakil-wakil UMNO yang dikaitkan langkah Dubai, sekarang ini mereka mengatakan bahawa mereka tidak terlibat. Okay. Yang kedua tentang bekas Perdana Menteri tua yang disiasat oleh SPRM. Tapi sebelum kita cerita bab tu, saya bawakan dulu kenyataan Syahidan Kasim. Langkah Dubai, siapa penderhaka Syahidan? Dakwaan berlakunya gerakan terancang langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan dilihat hanya untuk mewujudkan perpecahan dan ketakutan dalam kalangan rakyat. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, kenyataan timbalan Ketua Pengarah JECOM, Datuk Ismail Yusof, mengaitkan beberapa pemimpin Perikatan Nasional termasuk wakil tertentu kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri didakwa bertujuan mengalihkan isu moral yang membelenggu JECOM sebelum ini. Adakah langkah Dubai itu ada? Ini kerana apa yang saya lihat, dia sudah mewujudkan ketegangan sekarang ini dan ia satu perbuatan yang tidak cerdik. Dia sesuka hati menuduh orang tertentu sebagai penderhaka di samping menyuruh polis untuk ambil tindakan. Isu dia macam ni lah.
Dia nak alihkan. Bukan Jcom tu nak alihkan. Dia, Syahidan ni nak alihkan. Sebenarnya dia berharap juga supaya langkah Dubai ini berjaya sebenarnya. Dan dia pun tahu. Kan? He knows what's going on. Dia tahu apa yang sedang berlaku. Dia tahu perancangan yang bagaimana. Dia tahu dia tak tahu langkawan duit. Yang tu dia tak tahu. Yang tu saya boleh kata dia tak tahu. Tetapi dia dengar. Dia ada ura-ura yang dia dengar. Dan kalau sekiranya benda ini berjaya, tuan-tuan, dia antara orang pertama yang claim, saya rasa lah, orang pertama yang akan claim, saya tahu dan saya memang terlibat. Saya rasa dia akan claim sedemikian. Nah, persoalan yang kita timbulkan, adakah Syahidan menafikan bahawa terdapat usaha, terdapat cobaan, terdapat kemahuan untuk nak sabotaj, meruntuhkan, menjatuhkan Perdana Menteri? Kita dengar sendiri wawancara yang saya bawa tempoh hari, wawancara yang menyentuh yang disebut oleh Haji Hadi sendiri, menyentuh soal kerajaan yang ada sekarang ini, bahawa memang mereka berniat, memang ada niat untuk menjatuhkan kerajaan, untuk nak sabotaj. Dia tak guna perkataan sabotaj, tapi menggunakan perkataan untuk nak memastikan bahawa kerajaan ini tumbang. Memang ada. Tetapi bila langkah itu tumbang, tak berjaya nak ke depan, akhirnya tempang, jadi mereka seolah-olah menjadi kera sumbang yang sekarang ini mengeluarkan nada-nada sumbang, mengatakan kami tak tahu. Itu semua hanyalah mainan-mainan orang-orang yang cuba menakut-nakutkan rakyat. Kan? Menakut-nakutkan rakyat tanpa dia sedar orang ataupun pasukan tim yang mula-mula membangkitkan isu ini bukannya Pakatan Harapan. Yang mula-mula membangkitkan isu ini adalah Saitro daripada Perikatan Nasional. Tujuan Saitro tu mula-mula memang diorang ingat akan berlaku satu lompatan, gencatan, satu kejatuhan pada kerajaan ini. Tetapi mereka lupa bahawa langkah tersebut dia ada backup plan dia. Dia ada backup plan. Backup plannya apa, tuan-tuan? Yang kita tengok hari itu, bangunan kena sita. Dan akhirnya ada beberapa nama di dalam UMNO dikaitkan dengan langkah Dubai. Dikatakan antaranya Tim Hishamuddin, Ismail Sabri, timbalan menteri. Ada beberapa nama. Ada 10 ke 15 nama dikaitkan dengan langkah Dubai tersebut yang dikatakan akan menyatakan, mereka akan menyatakan tidak menyokong, sekarang ini hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Tuan-tuan, langkah Dubai bukan untuk menyatakan mereka menyokong mana-mana PN menjadi Perdana Menteri ke, bukan. Langkah Dubai adalah untuk menyatakan mereka tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu langkahnya. Tetapi langkah itu sumbang dan akhirnya tumbang sebelum dia berkembang. Dan yang menariknya, tuan-tuan, timbalan menteri rancang saman individu kaitkannya dengan langkah Dubai. Timbalan Menteri Sumber Manusia Abdul Rahman Muhammad, dia berkata dia akan memfailkan saman terhadap seorang individu yang didakwa mengaitkannya dengan langkah Dubai. Abdul Rahman juga telah memfailkan laporan berkenaan. Perkara itu diiringi kira-kira 100 pemimpin cawangan dan bahagian UMNO lipis. Menerusi hantaran Facebook, dia menafikan dia berada di sekitar Dubai, di mana pemimpin PN didakwa bertemu dengan ahli parlimen kerajaan untuk merancang plot menjatuhkan kerajaan. Sedangkan dalam tempoh beberapa minggu ini, saya yang juga ahli parlimen Limpis berada di Malaysia, khususnya di Limpis, bagi memenuhi program dan menyantuni masyarakat di sini, katanya. Saya tidak pernah bersekongkol dengan mana-mana pihak untuk menumbangkan kerajaan ini. Kerajaan ini ada 153 sokongan. Jadi kenapa perlu saya terlibat dengan MOVE dan berlumba-lumba untuk menjatuhkan kerajaan, katanya dalam satu rakaman video. Dalam satu video yang dimuat naik di YouTube, seorang lelaki dilihat membaca senarai termasuk Abdul Rahman daripada artikel yang disiarkan di sebuah laman web. Lelaki itu turut mendakwa pihak yang terlibat kecewa kerana tidak dilantik sebagai menteri. Abdul Rahman dilantik sebagai timbalan menteri ketika rombakan kabinet pada bulan lalu. Dia berkata, bagi mengelakkan dakwaan itu diulang bagi membersihkan namanya, tindakan undang-undang yang berat akan diambil terhadap individu tersebut. Okey. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, Ismail Sabri juga telah mengeluarkan satu kenyataan. Bekas naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob menafikan dirinya terlibat atau mengetahui tentang gerakan untuk menjatuhkan kerajaan atau langkah Dubai yang dikatakan dikaitkan pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan. Ismail yang juga bekas Perdana Menteri mendakwa cubaan mengaitkan dirinya dengan gerakan tersebut
merupakan satu fitnah. Saya tak tahu ada atau tidak langkah tersebut kerana saya tidak terlibat dan tidak ke Dubai. Saya berada di Mekah dan Madinah ketika keluarga menunaikan umrah, katanya. Jelasnya dia terus pulang ke tanah air setelah mengerjakan ibadah umrah dan menyoal kesahihan dakwaan tersebut. Dari Mekah saya terus balik ke Kuala Lumpur pada 31 hari bulan lebih kurang jam 1 pagi. Jadi bagaimana saya terlibat dengan perjumpaan di Dubai jika saya tidak berada di Dubai? Ia dakwaan fitnah sama sekali. Kemarin timbalan okey. Alright, tak kenal dosa. Kata Afifi sekaligus menangkis dakwaan. Semalam pegawai khas ahli bera Afifi Aris di Petik Sinar Harian berkata Ismail telah selamat menunaikan ibadah haji dan menaiki penerbangan terus ke tanpa singgah di Dubai. Kata Afifi sekaligus menangkis dakwaan setengah pihak Ismail Sabri terlibat dalam langkah Dubai. Baik. Sebab itu saya kata, saya ada membaca komentar daripada Jacom. Saya kata Jacom tersilap dengan perkara tersebut. Saya kata langkah Dubai itu bukan sebagaimana yang digambarkan. Bukan sebagaimana yang digemborkan. Bukan sebagaimana yang telah dibentangkan. Bukan bagaimana yang sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pihak-pihak tertentu. Saya mengatakan itu tidak. Bukan itu yang berlaku. Untuk tahu lebih detail cerita yang saya bawa, tuan-tuan boleh tengok live saya 2-3 hari lepas tentang langkah Dubai ini. Saya kata bukan langkah Dubai, langkau Dubai. Sebab kenapa kebanyakan mereka sama ada tidak mengetahui, mungkin betul dia tidak mengetahui, mungkin dia tak nak tahu, atau mungkin dia pura-pura tak tahu. Kita tak tolak sebarang kemungkinan apa sekalipun. Cuma saya kata dia bukannya satu cerita untuk nak cubaan untuk nak minta hantar SD, bukan. Dia bukan hantar SD mengatakan macam yang berlaku zaman langkah Sheraton dulu, bukan. Itu bukan sebenarnya yang berlaku. Tetapi dia mau kepada langkah untuk nak bawa wang dan dana tersebut bagi meyakinkan ahli-ahli parlimen ini. Tawaran itu belum bermula, tuan-tuan. Bagaimana tawaran nak bermula kalau sekiranya manis itu belum lagi nak sampai di tangan mereka, pelincir itu belum lagi nak disalurkan, tak sampai. Pelincir jadi mana? Itu yang berlaku. Jadi sebabkan itulah ramai yang kata dia tak tahu. Sebab itu saya kata bukan ahli parlimen itu yang terlibat, dia orang lain. Dia orang lain. Sebab itu kenapa mereka begitu yakin. Begitu yakin bahawa langkah ini akan berjaya. Dana yang dibawa ini yakin langkah ini akan berjaya. Semalam Ahmad Mazlan mengatakan UMNO kalau sekiranya mereka tarik mereka lompat parti, mereka kena bayar 100 juta ringgit denda. Kalau mereka tak lompat, macam yang Bersatu buat, adakah dia dikira sebagai lompat parti? Jawapannya tidak. Kalau mereka dipecat, adakah dia dikira sebagai lompat parti? Jawapannya tidak. Jadi, itu still tak menyelesaikan persoalan. Permasalahan yang tak menyelesaikan. Jadi, itu yang mereka nak aim. 5 orang ahli Bersatu boleh sokong PMX tanpa hilang kerusi. Siapa kata mereka semua termasuk UMNO boleh mengatakan tak menyokong PMX tanpa hilang kerusi? Possible. Itu boleh berlaku. Jadi itu yang mereka cuba nak bawa. Mereka cuba nak mainkan. Tetapi tidak berjaya. Kerana apa tidak berjaya? Saya kata duitnya tarak. Fulusnya tarak. GPS pun berkata. Langkah Dubai, GPS tak ada masa untuk layan drama politik. Ketika desas-desus mengatakan pembangkang sedang mengatur langkah menjatuhkan GPS, Kerajaan Pusat, GPS mempertegaskan sokongan kepada Perdana Menteri menurut Fazrudin Abdul Rahman. Rampasan kuasa politik seperti dikatakan langkah Dubai yang bakal menjerumuskan negara ke dalam krisis lebih mendalam, katanya. Jelasnya Sarawak memerlukan kerajaan persekutuan stabil yang akan memacu pemulihan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Fadilah menyuarakan sentimen yang sama bahawa keutamaan GPS ialah untuk mempunyai pentadbiran yang stabil. Tuan-tuan, dalam sejarah Malaysia, kita tak pernah ada timbalan Perdana Menteri Sabah Sarawak tau. Inilah kali pertama PMX memecah rekod ini, tuan-tuan. Kalau orang Sarawak tak berterima kasih kepada PMX, aku tak tahu nak cakap apa lah. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Habis kat situ. Berita terkini, ya.
SPRM telah mengambil keterangan terhadap bekas menteri berusia 84 tahun berhubung pendedahan Pandora Papers. Menurut laporan, ia mengenai kekayaan disembunyikan di luar negara hasil daripada syarikat perkhidmatan luar pesisir. Utusan Malaysia dan New Straits Times yang memetik sumber melaporkan keterangan membabitkan bekas pemimpin itu bertujuan menjelaskan aliran dan jejak kewangan membabitkan 12 syarikat luar pesisir miliknya dan keluarga. Sumber itu turut menegaskan SPRM juga sedang memfokuskan siasatan melibatkan pelbagai sudut untuk mengesan aset dan pelaburan yang berkemungkinan ia hasil daripada projek kerajaan atau tidak. Bagaimanapun, siasatan SPRM masih di peringkat awal dan tiada pembukuan sebarang akaun dilakukan. Bekas menteri itu digambarkan dalam laporan berkenaan sebagai Menteri Kanan ketika era pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad. Menurut sumber itu lagi, selain bekas menteri itu, SPRM juga dikatakan akan mengambil keterangan anak kepada bekas Perdana Menteri hari ini. Isu Pandora Papers pernah dibangkitkan Anwar ketika menjadi ketua pembangkang kerana didakwa melibatkan beberapa nama besar dalam negara. Anwar yang dipetik berkata isu itu juga melibatkan kepentingan rakyat kerana ia turut menyebut nama tokoh politik kerajaan dan juga pembangkang. Sebelum ini, media melaporkan puluhan aset milik ketua negara dan kerajaan didedahkan oleh Pandora Papers yang turut mengaitkan sebilangan rakyat Malaysia terkemuka lain dengan urusan perniagaan luar pesisir. Ini adalah berita 10 bulan yang lalu. Yang saya baca tadi, berita 10 bulan yang lalu berkaitan dengan SPRM panggil bekas menteri, anak bekas Perdana Menteri berkaitan Pandora Papers dan juga syarikat-syarikat di offshore, di luar negara. Okey, di luar negara. Baik. Syarikat-syarikat di luar negara. Dalam masa yang sama, hari ini keluar satu berita. SPRM panggil bekas Perdana Menteri, Ketua Setiausaha Sulit minggu ini. Jeng, 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 jeng. Pasik, tuan-tuan. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan Ketua Setiausaha Sulit dipercayai akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah minggu hadapan bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan nilaian jutaan ringgit. Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disiasat SPRM kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Satu sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia, tumpuan siasatan juga dijalankan, tumpuan siasatan yang dijalankan SPRM juga. Okey. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah memanggil, alright. Sorry. Akan memanggil seorang bekas Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri dan dua pembantu dalam siasatan ke atas 3 kes berasingan dikaitkan dengan dakwaan penyelewengan dana. Sumber memberitahu FMT dua pembantu itu pernah berkhidmat dengan dua Perdana Menteri sebelum ini. Satu siasatan akan memfokuskan kekayaan didakwa dikumpul isteri dan anak seorang bekas pegawai tertinggi. Manakala siasatan kedua dikait dengan sebuah syarikat petroleum dan ketiga berkaitan wang dibelanja untuk tujuan pengiklanan. 3 individu itu akan dipanggil dalam minggu ini katanya. Terdahulu Utusan Malaysia melaporkan seorang parlimen dari sebuah negeri pantai timur dan orang kanannya mungkin dipanggil. Mungkin dipanggil bagi siasatan di bawah. Sorry tuan-tuan, saya tekan. Bagi membantu siasatan mungkin dipanggil bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengumbalan Wang Haram 2001 serta Akta SPRM 2009. Abah itu juga melaporkan seorang individu daripada individu didakwa memberikan projek membabitkan dana awam kepada individu tertentu ketika beliau memimpin negara. Siasatan ke atas 3 individu ini menyusul siasatan SPRM terhadap bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Daim sedang disiasat atas dakwaan rasuah dan pengumbalan wang haram, menarik ilham 60 tingkat di Kuala Lumpur yang dilaporkan dimiliki beliau dan keluarganya sudah disita berhubung siasatan itu. Daim menafikan melakukan sebarang salah
guna kuasa. Now, kalau kita nilai, kita kaji, siapakah bekas Perdana Menteri tersebut? Nah, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia hanya ada beberapa orang je tuan-tuan. Dan 3 kes berbeza. Sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin, dan juga siapa tuan-tuan? Najib tolak tepi lah. Mahathir Mohamad, Tun Mahathir. Kan? Dan juga Tun Mahathir. Persoalannya, bila kita menyentuh perkara tersebut, siapakah yang terlibat? Dan kalau tuan-tuan perasan tadi, dia juga melibatkan, siapa tuan-tuan? Seorang ahli parlimen daripada Pantai Timur. Seorang ahli parlimen dari Pantai Timur. Cuma kita tak pasti, sebab sekarang ini siasatan masih lagi di peringkat awal. Sama ada siasatan tersebut akan mengaitkan seseorang daripada parti PAS, itu satu persoalan yang sangat menarik lah. Sebab selama ini PAS duk claim bahawa apa orang kata dia tak ada kaitan dengan isu ini. Apa orang kata PAS tak ada rasuah. PAS tidak ada berkaitan dengan benda-benda macam tu lah. Dia claim sedemikian. Baik. Saya baca kenyataan daripada surat khabar Utusan Malaysia. Sambungan tadi. Sumber berkata utusan ni sang iklan. Okey. Ya tuan-tuan FMT pula aku keluarkan. Right. Sumber berkata penaung kepada satu sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia, tumpuan siasatan yang dijalankan SPRM juga memberi perhatian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh ahli keluarga bekas pemimpin tertinggi berkenaan, termasuk anak dan juga isterinya. Sumber berkata penaung kepada sebuah yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu tertentu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID ke-19. So ada dua je tuan-tuan COVID-19 ni. Cluenya kat situ Okey. Saya baca dekat atas. Seorang bekas pemimpin tinggi kerajaan dan ketua okey. Sumber berkata penaung iaitu Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin, ahli parlimen di sebuah negeri Pantai Timur, dan orang kanannya mungkin akan dipanggil SPRM minggu hadapan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil Aktiviti Haram 2001 dan Akta SPRM 2009 katanya. Sebab ada yang kata Ismail Sabri Dalam perkembangan berasingan, sumber berkata SPRM juga JPA telah menjalankan siasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tertinggi setelah disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan syarikat gergasi petroleum negara kerugian sehingga 500 bilion sejak 1979. Yang ni siapa tuan-tuan? Kata sumber, syarikat gergasi petroleum itu juga didakwa menjadi alat dalam menyelamatkan syarikat berkaitan kerajaan yang mengalami masalah keuangan. Dana-dana daripada syarikat gergasi petroleum itu disyaki telah digunakan untuk membina beberapa projek mega negara. Selain bekas pemimpin tertinggi itu, ada juga tycoon-tycoon perniagaan juga sudah berada dalam radar SPRM, jelas sumber. Pada 22 Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan SPRM menyiasat dan menyita menara ilham membuktikan sistem penguatkuasaan negara ini tidak melindungi sesiapa yang terlibat dalam rasuah. Anwar juga berkata sistem keadilan dan penguatkuasaan khususnya berkaitan integriti mesti menunjukkan contoh dan berani untuk bertindak terhadap rasuah besar. SPRM menjalankan tugas dan dia tidak mengira kedudukan sama ada dia Tun Tan Sri, kalau tidak ia kritikan apa? Ikan kecil ini yang ditangkap, yang kepala-kepala tak boleh disentuh, tegasnya. Dalam masa yang sama, bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad
yang terkenal dengan kenyataan-kenyataan sinis dan sindir yang menyindir pihak berkuasa sambil bergesa kerajaan menahan reman semua yang memegang gelaran Tun, termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Sementara itu, polis menyerahkan siasatan penyalahgunaan dana 700 juta oleh dua kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity kepada SPRM. Mengesahkan kepada Utusan Malaysia, polis Wangsa Maju Superintendent Asyahari dihubungi berkata satu laporan diterima berkaitan dakwaan salah guna dana itu. Pihak polis akan membuat surat rasmi kepada SPRM pada esok hari. 1 Januari 2024, kita sudah menyaksikan satu tindakan tangkap jerung yang sangat besar, tuan-tuan. Sebab itu, hujung semalam saya sebut, kita doakanlah semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan keselamatan, dijaga keselamatan beliau. Diorang sekarang ni diorang dok gabra, main isu liwat, bapuk tua dan sebagainya. Itu isu dia main. Daripada dulu dia main isu tu, tuan-tuan. Dia lupa bahawa sekarang ini kita bercerita soal rasuah. Tuan-tuan ingat tak? 25 tahun yang lalu, tahun 1999, 26 tahun yang lalu, 1998, kita berjuang untuk apa, tuan-tuan? Pada masa itu, perjuangan kita adalah reformasi. Reformasi apa? Reformasi kita adalah untuk memastikan sistem kita, sistem yang benar-benar terjaga. Dan kita bukan sekadar kita kata membetulkan sistem, kita kena bawa mereka yang tidak sepatutnya ke muka pengadilan. Sekarang ini, tahun 2023, ramai pengkritik mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana reformnya? Di mana reformnya, tuan-tuan? Kita nak tangkap orang, bukan hari ini kita berkuasa, esok kita terus tangkap semua orang. Lusa bebaslah dia. Nak tangkap orang, nak buat siasatan, kita kena mulakan dengan siasatan yang terperinci supaya nanti tak terlepas sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang sebelum ini. Asal jangan tak tangkap, dia kata. Yang penting kita tangkap dulu. Siasatan kemudian tak settle pun tak apa. Itulah masalah kepada siasatan yang ada sebelum ini. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, baru nak panggil ni kenapa? Menunjukkan dia orang dah kaji setahun ini, dia kumpul data dulu. Setahun ni kumpul data dahulu. Setelah mereka mengumpul data yang cukup, sekarang ini mereka memulakan siasatan. Nak siasat benda ni, tuan-tuan, terutama melibatkan money trail. Dan orang ni pula bukan mereka bodoh. Bukan masuk duit masuk akaun sendiri. Yang tu senang. Yang ini dengan offshore account, diorang kena pula berbincang dengan Interpol, kena bincang dengan CIA, dengan bincang dengan negara-negara luar, nak bawa balik dokumen. It will take time. It will take years, tetapi sekurang-kurangnya telah dimulakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa perlu dimulakan? Ada juga pihak yang berkata, suara-suara sumbang, kenapa perlu kita ada witch hunting? Witch hunting ke, tuan-tuan? Kalau tak salah, kenapa takut? Kalau tak salah, kenapa takut? Kalau tak buat, kenapa gabra? Kita ingat lagi, tuan-tuan, budak-budak muda tak tahu Bank Bumiputra. Bank Bumiputra Malaysia Berhad, BBMB. Tuan-tuan ingat BBMB? Yang usia saya dan ke atas ni ingatlah. Bank Bumiputra Malaysia Berhad, bank terbesar di Asia. Saya ingat iklan dia. Bank Bumiputra Malaysia Berhad, bank terbesar di Asia. Memang betul, BBMB adalah bank yang terbesar di Asia. Dengan aset lebih bilion ringgit pada waktu itu. Apa jadi dengan Bank Bumiputra? What happened to Bank Bumiputra, tuan-tuan? Apa jadi? Apa jadi dengan MAS? Apa jadi dengan Bakun, projek Bakun? Tuan-tuan tak tahu projek Bakun tu berapa kali kena bail out. Kita bertanya soalan. Orang duk sibuk. Mata wang hari ni dah makin mengukuh. Mata wang kita sekarang ni USD to MYR. Semalam saya cek RM4.60. Hari ni pun masih lagi. Hari ni RM4.59. Hari ini RM4.59, sudah semakin mengukuh. Nah, orang bertanya, kenapa lah mata wang kita ni tak makin baik dan sebagainya? Kenapa mata wang kita ni tak mengukuh? PMX jadi Perdana Menteri pun tak jadi elok. Tuan-tuan, mata wang kita dengan Brunei, dengan Singapura tahun 80-an 111. Tetapi sekarang ini kita dengan Brunei, dengan Singapura 3. Kenapa? Singapura dan Brunei semakin maju, kita semakin tenggelam. Kenapa?
tanya soalan ini dahulu. Sebabnya kita kata kita masih biarkan kartel-kartel, kroni, korupsi berleluasa dalam negara kita. And bila PMX buat kerja dia, agensi kerajaan ni dibuat kerja dia, kita kata tak payah sibuk-sibuk lah dengan benda ni, baikilah negara. Itulah cara nak baiki negara. Tuan-tuan, kita umpama naik kapal lah sekarang ni. Kita sekarang ni naik kapal. Kapten kapal duk sail lah macam mana, duk layar lah kapal tu macam mana hebat sekalipun. Tapi kalau orang kat bawah masih tebuk kapal tu, agak-agak kapal tu laju ke slow, kita kena tangkap dulu yang duk tebuk-tebuk kapal ni. Kita kena dakwa mereka. Menjadi pengajaran kepada yang lain, engkau sekarang berada di dalam kerajaan yang tegas. Yang tegas membantras rasuah. Jangan duk cerita nak tebuk-tebuk. Kalau tak nak masuk ke dalam. Kartel ayam 1 tahun saja. Kartel makanan ayam 1 tahun saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim apa dibuat? 5 kartel kena saman 400 juta ringgit. Lepas ni berani ke dia orang nak buat? Kita tengoklah berani tak berani. Agak-agak tak berani nak kena tarik lesen dia orang. Itu baru kartel. Itu amaran yang pertama. Kita tak cerita lagi yang lain-lain ni. Untuk siapa benda ni? Datuk Seri Anwar Ibrahim dia untuk siapa? Untuk dia ke? Untuk anak dia ke? Untuk kroni dia ke? Ataupun untuk tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita bercerita mata wang, antara perkara yang menjadi faktor keutuhan mata wang kita adalah kekukuhan ekonomi kita. Persepsi pelabur terhadap negara kita. Kalau pelabur merasakan bahawa mereka yakin terhadap kekuatan ekonomi negara kita, di situ dia akan melabur. Tapi kalau pelabur pun nampak lah, Malaysia ni tak boleh lah. Nak masuk negara dia, kita invest ringgit, dia minta 20 sen. Matilah kita. Faham maksud tak? Kita invest ringgit, dia minta 20 sen. Faham tak? Itu dipanggil the cost of doing business. Persepsi rakyat. Persepsi apa orang kata pelabur terhadap kita. So, hari itu Daim, bekas Perdana Menteri, bekas ahli parlimen Pantai Timur, pegawai kerajaan KSU sekarang ini dipanggil. Dan saya juga tahu apa yang berlaku terutama dalam pegawai-pegawai kerajaan, sama ada yang masih dalam pegawai kerajaan dan juga yang telah bersara. Jangan ingat anda dah bersara, anda boleh lepas begitu saja. Jangan ingat dah bersara, anda boleh lepas begitu saja. Oh, tidak semudah itu. So, kita nak lawan korupsi ni, dia akan ambil masa, tuan-tuan. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim suka cerita Shivaji the Boss. Rajinikan. Tengok cerita-cerita dia. Memang cerita dia pasal lawan korupsi. Dan saya suka kat cerita-cerita dia kan. Tuan-tuan, negara kita, saya ingat lagi. Geng-geng kita ni lah, budak-budak umur kita, orang-orang umur kita ni dan tua sikit, muda sikit dari kita. Kita melalui zaman reformasi. Kita melalui zaman betapa takutnya kita hidup zaman Mahathir dahulu. Kita melalui zaman betapa kita ditindas teruk pada waktu itu. Masa itu zaman ada ISA tau. ISA ni, menteri boleh tangkap kita. Kita jeleng, dia tak puas hati, dia boleh tangkap. Dia boleh letak kita dalam penjara 2 tahun, tak ada bicara. Itu zaman Mahathir. Itu suka hati dia. Tak perlu ada justifikasi kenapa dia nak kena tahan kita. Kalau dia nak letak kita bawah ISA. Yang penting prosedur dia cukup. Ya ke Is? Ya. Itulah zaman Mahathir dahulu. Sekarang ini, dan saya teringat zaman Mahathir dulu kan. Saya kata, ya Allah. Ni saya ingat umur saya dalam awal 20-an, saya kata, kita hidup dalam ketakutan masa tu kan. Tuan-tuan mesti ingat juga kan. Saya ingat lagi. Saya kata, mungkinkah suatu hari nanti aku akan dapat menyaksikan kerajaan rejim yang kejam ini akan gugur, akan jatuh. Macam mana? Is it possible? Dia ni terlalu kuat. Semua bawah dia. Kekuatan semua bawah dia. Macam mana kita nak kalahkan dia? Dan aku juga berharap satu hari nanti aku dapat melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sebelum aku mati.
So 2024 1 Januari ini kita sudah ada berita baik. Kita berada di landasan yang benar. Kita menuju ke arah yang betul. Sekarang ini tugas saya, tugas tuan-tuan, tulis hashtag kat bawah pasik. Boleh tak? Pasik. Bang Is walaupun tak tahu ops lalang. Dia tak tahu ops lalang, tuan-tuan. Padahal yang kena pada masa itu termasuk orang PAS. Orang PAS pun kena ops lalang teruk. Pasik, tuan-tuan. Pasik. Boleh tulis kat bawah. Pasik. Itulah dia. Kan? Kita harap, tuan-tuan, insyaAllah kita kena bantu kerajaan ini. Ada yang kata, kau dah menang pun kau bercakap macam pembangkang. Siapa kata aku bercakap macam pembangkang? Sekarang aku bercakap macam kerajaan. Kita kena bantu kerajaan ini. Tuan-tuan nak negara ni maju ke? Tuan-tuan nak negara ni baik ke? Tuan-tuan nak negara sekarang ini menuju ke arah yang lebih baik daripada Singapura, lebih baik daripada Brunei ke? Kalau jawapan kepada semua soalan di atas ialah ya, mari kita sama-sama bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, bantu kerajaan ini. Kita bentuk negara yang lebih baik, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.